Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudi singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudi menonton video aku lagi dan lagi. Di video kali ni, aku nak share dengan korang pengalaman daripada kawan aku. Nama dia Anas, dan pengalaman ini adalah pengalaman benar. Aku sendiri pun tak sangka dia ada pengalaman sehebat ini. Dan aku minta maaf awal-awal sekiranya cara penyampaian aku agak keko, ada yang tersilap cakap ke, ataupun agak lambat ke, membosankan. Aku betul-betul minta maaf sebab kisah dia macam panjang juga. Sebab aku dengar daripada orang. Jadi kawan aku ceritakan kat aku tu, aku tengah fikir macam mana aku nak susunkan. Dia dah share dengan aku cerita ni dah 3 minggu ke 4 minggu lepas lagi. Dia suruh aku share. Aku macam fikir-fikir nak share ke tak. Sebab selalunya aku share pengalaman aku kan. Jadi bila pengalaman seseorang tu yang agak lebih panjang dan tak ada kena-mengena langsung dengan aku, kisah dia ni, aku tengah fikir macam mana aku nak sampaikan dengan korang sehabis mungkin. So aku minta maaf kalau penyampaian aku agak membosankan, okay? So untuk bagi korang lebih faham, nama kawan aku ni Anas. Ni memang nama sebenar. Dia kata letak je nama sebenar dia, okay? Si Anas ni belajar bahagian kulineri. Dia memang belajar kulineri tu daripada diploma sehingga sambung degree. Memang penuh lah. Dia memang nak jadi chef lah. So benda ni berlaku waktu dia praktikal tau. Ada setengah tempat belajar, tempat-tempat praktikal ni kita boleh pilih sendiri. Ada setengah tempat belajar pihak universiti yang pilihkan. Jadi dia adalah salah satu yang dipilih. Bukan dia yang pilih sendiri tau. Dia dipilih tempat tu. Dan tempat ni adalah kedai makan, tempat dia praktikal ni. Tapi bukanlah kedai makan yang cikai-cikai tau. Dia macam memang eksklusif juga. Dan tempat dia ni kalau nak pergi makan kena book. Dia tak boleh walk in. Kalau kau walk in memang kau tak akan ada table punya lah. Jadi dia kena booking. So setiap customer yang datang kat situ adalah customer daripada booking. Jadi nak dijadikan cerita, si Anas ni dia memang suka sangat-sangat memasak. Okey. Jadi waktu dia praktikal, dia dibahagikan kepada beberapa department. Maksudnya selain daripada dia duduk kat masak tu, dia kena whole restoran kan. Maksudnya dia macam kena jadi waiter sekejap, lepas tu dia kena buat bahagian air, macam tu lah lebih kurang. Tapi dia memang nak fokus pada bahagian masak. Jadi bila awal waktu dia tengah interview dengan pihak restoran tu, aku tak tahu lah cafe ke restoran, tapi aku rasa restoran kot. Okay, masa dia tengah interview tu, orang tu dah cakap dah, okay, 3 bulan practical. So bulan pertama ni you try untuk bahagian kat luar, maksudnya handle table dan sebagainya. Bulan kedua tu bahagian air, dan bulan ketiga tu baru bahagian kitchen. Jadi peristiwa yang pelik ni berlaku pada satu hari masa dia tengah kerja dekat bahagian luar. Okey, kedai dia habis tutup pukul 12.30 malam dan buka pada pukul 10 pagi. Satu hari tu masa dia tengah mop lantai, dah pukul 11 lebih macam tu lah, customer dah tak ada kan. Customer terakhir keluar macam pukul 10 lebih, dia pun dah tak ingat time waktu tu. Masa dia tengah mop lantai tu, dia terdengar bunyi macam orang tengah memasak kat dapur. Sedangkan customer dah tak ada tau. Maksudnya dah tengah buat proses closing. Paling-paling mesti dengar bunyi orang tengah mencuci ke apa. Tapi ini betul-betul dengar macam bunyi orang tengah memasak. So si Anas ni, dia expect macam mungkin chef yang dekat dapur tu tengah buat makanan untuk staff. Dia fikir macam tu. Itu adalah hari pertama dia praktikal tau. So dia pun okay tak apa, dia cepat mop. Lepas tu dia pun macam terfikirlah macam dia pun lapar kan, why not dia pergi kat dapur tu kan, kok orang nak bagi dia makanan. Settle je dia mop tu, dia pergi kat dapur. Masa dia pergi kat dapur tu, dia tengok tak ada orang pun. Masa terakhir hari pertama dia kerja tu, yang ada dekat dalam tu, staff yang ada kat dalam tu 5 orang, termasuk dia lah 5 orang. Jadi bila dia tengok kat dapur tak ada orang, so dia pelik. Masa dia tengah mop kat depan tu, ada 3 orang dengan dia tau. Maknanya termasuk dia 3 lah. Ada 3 orang lah kat bahagian kat depan tu. So 2 lagi tu sepatutnya kena ada dekat kitchen ataupun kat bahagian buat air tu. Jadi dia fikir mungkin pergi tandas lah kot. Dia pergilah kat bahagian dapur tu. Dia tengok kat bahagian dapur, kuali-kuali apa semua tu, tak ada satu makanan. Dan tak ada langsung tanda-tanda yang orang tengah nak memasak lah. So dia macam pelik. Dia pun pergi kat depan balik. Dia pergi tanya dekat kawan dia yang staff yang lain tu lah. Staff tu staff permanent tau. So dia seorang je yang praktikal kat situ. Dia tanya, tadi dengar tak bunyi macam masak-masak apa semua? Lepas tu diorang ni macam tak ada pun, kau dengar macam tu ke? Lepas tu dia cakap dengar macam tu lah. Lepas tu dia macam yang 2 orang staff permanent tu, dia pandang macam tu, tak ada apalah. Dia tepuk bahu si Anas ni. Jadi Anas ni pun macam okay, tak apalah, mungkin firasat aku je. Tapi dia memang nekat lah dalam hati dia. Dia kata dia memang dengar bunyi orang masak. Tak apalah tu, habis hari pertama. Itu hari pertama. Hari seterusnya tu, masa tu masih lagi dekat department bahagian depan. Bukan department lah, maksudnya bahagian daripada bahagian waiter tu kan.
Dia masa tu ada customer tau, 3 orang macam tu. 3 orang customer ni memang betul-betul pure daripada Thailand. Sebelum tu biar aku bagi tahu dengan jelas terus lah. Restoran yang dia kerja ni restoran Thai, tapi restoran Thai yang nampak macam memang cantik lah. Dia kata restoran yang gah, bukan restoran kaling-kaling tau. Tempat dia pun bila masuk tu pun environment tu pun rasa macam dekat Bali tau. Ala-ala memang traditional betul lah. Memang style lah dia cakap kan. Okay, jadi 3 customer yang datang pada hari seterusnya ni, dia memang pure orang Thailand. Masa dia sampai, memang manager kedai tu yang uruskan tau. So diorang berkomunikasi dalam bahasa Thai lah. Lepas tu kan, tak tahu macam mana salah seorang daripada 3 orang ni, dia ada keluarkan satu bekas. Konon-kononnya macam ada ketam lah kat dalam tu. Jadi dia pun macam cakap-cakap dengan manager dia, entah macam mana manager dia bawa ketam tu pergi ke dapur. So nak dijadikan cerita, mungkin pelanggan tu suruh manager dia tolong bagi tahu dekat yang dapur tu nak masak ketam tu lah. Fahamnya macam tu lah, si Anas ni faham. So Anas ni pun macam tengok dia buat tak tahu je. Okay, macam biasa kerja dia serve apa semua kan, dah settle semua tu. Malam tu masa dia tengah mop lagi, dia betul-betul dengar macam orang masak lagi. So dia pandang lagi dekat beberapa staff lain ni lah. Lepas tu diorang macam tak ada apa-apa, buat tak tahu je. So Anas ni kata dia nak pergi tandas. Tandas memang lalu kat bahagian kitchen tu tau. Jadi waktu tu dia pelan-pelan pergi menjelinap ke dapur tu. Dia nampak lah ada seorang lelaki yang tengah masak. Seorang lelaki ni memang dia chef lah. Masa dia masuk kerja, dia tak berkenalan pun dengan chef. Maksudnya bahagian dapur tu hanya 2 orang yang bahagian dapur tu memang diorang-diorang je. Maksudnya si Anas ni memang dia tak kenal dengan chef kat dapur tau. Dia hanya kenal dengan yang kat luar je. Mesti korang macam pelik, kenapa kerja kat kedai tu tak kenal dengan semua staff kat situ kan? Memang prosedur dia macam tu. Orang bahagian kitchen hanya di kitchen saja, tak perlu ambil tahu bahagian depan apa semualah. Jadi si Anas nampak chef tu tengah masak. Dia macam, mungkin dia fikir macam, oh ni kot chef dia kan, sebab dia nampak daripada belakang. Lepas tu dia dah settle pergi tandas tu, dia keluar. Dia pergi keluar, dia tengok tak ada. Maksudnya dia tak nampak pun bayang-bayang chef tadi tu. Sedangkan memang dia nampak dekat bahagian kuali tu. Dia pun buat tak tahu. Masa sebelum dia nak keluar tu, ada macam barang jatuh. Macam ada pinggan ke bekas macam tu lah dia kata. Dia pun tak sure benda apa yang jatuh tu. Bunyi terang dekat dapur tu. So dia ni macam nampak, dia nak pergi ambil lah. Macam dia nak tengok benda apa yang jatuh tu kan. Dia takut ada tikus ke apa ke kan. Elok dia selangkah masuk ke kitchen tu. Terus staff yang kat depan tu panggil dia. Dia cakap, budak vertikal, sini kejap. Dia panggil tu. Lepas tu dia pun pandang. Masa tu bagi dia, masa dia baru masuk kat tempat kerja tu, dia rasa macam tak berapa best. Sebab staff kat situ semua macam kerek-kerek. Yelah, dia kan budak praktikal, yang lain tu permanent kan. So dia macam sedar lah benda tu. Tapi kan lelaki kan jenis macam tak ambil pot benda-benda macam ni. Selalunya yang macam isu-isu emosi apa semua ni perempuan je kan. So Anas ni macam dia macam, lantak kau lah, kau suka aku ketak ke, janji aku dah praktikal, aku habis, aku settle, tak ada hal kan. Lepas tu masa dia kena panggil tu, dia macam, kau senjap dia tu. Kau tahu kan, kau bagi kat depan. Kita yang duduk kat depan ni, kita tak boleh pergi kat belakang. So kitchen tu kau tak boleh sentuh apa semua bagai lah. Dia macam marah-marah lah. Anas tu pun tak cerita betul-betul apa yang staff tu cakap kat dia. Tapi berbunyi, berunsurkan marah lah. Macam dia tak bagi dia tegaskan, kau tak layak masuk kat situ lagi lah. Lebih kurang macam tu. Jadi Anas ni macam, okay sorry, aku dengar tadi ada barang jatuh apa semua. Macam kau tak payah ambil tahu, kau tak perlu tahu apa semua tu. Okay, tak apalah. Jadi hari berganti hari, dia masih lagi dekat bahagian depan tau. Dia masih lagi handle mop. Kerja dia tak banyak tau. Dia uruskan bila ada pelanggan, dia tolong serve pelanggan. Lepas tu dia bila nak closing, dia mop lantai. Lepas tu dia buat biasa susun sudu dan sebagainya lah kan. Lama-lama dia jadi fed up. Sebab dah nak kat sebulan lebih tau. Macam patutnya habis sebulan dia kena tukar lah bahagian buat air apa semua macam yang dijanjikan oleh manager tu. Tapi tak ada. Dia macam stay gitu. Dia macam bebal lah sebab dia kan bahagian culinary. Patutnya dia fokus pada masak. Sepatutnya dia praktikal pun dekat bahagian kitchen. Dan paling-paling dia bebal sekali, dia tak dibenarkan masuk kitchen langsung. Jadi dia tak puas hati. Dia pun call lah lecturer dia. Dia call lecturer dia, dia cakap dia tak puas hati dekat sini keadaan. Sebab dia dah lama, dia masih duduk kat depan, dia masih pegang mop, dia kata gitu. Habis tu apa yang dia nak tulis dekat dia punya dia punya assignment last report dia kan. Jadi lecturer dia kata betul ke? Macam lecturer tak percaya sebab sebelum ni restoran tu adalah salah satu restoran yang di mana student sebelum ni pun pernah praktikal kat situ. Maksudnya salah satu tempat yang pilihan lecturer lah maksudnya.
Jadi lecturer ni kata macam tak logik, sebab before ni macam student lain pergi praktikal kat situ, masuk je macam pergi je bahagian kitchen, macam even baru masuk pun terus ke bahagian kitchen kan. So lecturer dia kata tak apa, awak sabar dulu, tengok dulu macam mana, try bincang dengan manager dia. Dia kata kalau tak dapat masuk kat bahagian kitchen juga, apa-apa nanti awak beritahu lah. So nanti pihak management akan tolong awak lah untuk tukar tempat praktikal ke macam mana kan. So si Anas ni macam happy lah, dia kata okay, lega sikit lah dengan lecturer cakap macam tu. Satu hari tu dia dah start rapat dengan salah seorang staff yang kat bahagian depan tu tau. Dia dah start rapat macam dah kawan-kawan lah. Dia orang balik sama-sama, makan sama-sama apa semua. So satu hari tu staff yang dia rapat ni injet tau, macam pecah cawan ke apa ke, dia kata dia tak sure, dia tak ingat, tapi injet lah masa tu, luka berdarah kan. Jadi manager dia ni suruh si Anas ni bawa pergi klinik berhampiran, sebab si Anas ni walaupun dia macam tu, dia ada transport. Yang lain ni, staff-staff lain tak ada. Jadi hostel dia orang kat atas, restoran dia kat bawah. Dia orang macam satu bangunan tu dia orang punya lah. Jadi manager dia pun suruh Anas ni bawa pergi klinik. Okay, dia pun pergilah. Masa dekat klinik tu, tengah tunggu ubat macam tu lah, dia tiba-tiba macam nak borak lah dengan staff tu kan. Dia tanya, kau selama kau kerja sini, kau memang bahagian ni ke? Tu dia cakap dulu dia pernah masuk bahagian kitchen, lepas tu atas beberapa sebab dia kena jaga kat bahagian luar lah. Jadi Anas ni pun macam, kenapa kitchen tu macam bahagian kitchen tu dia macam satu benda yang sangat-sangat dijaga tau. Maksudnya bukan semua orang boleh masuk, sedangkan kitchen tu nampak macam biasa je, tak nampak pun macam gah ke apa ke. Anas ni macam bebel lah. So staff dia terpandang dia cakap, aku tak tahulah nak cakap macam mana kat kau, tak apalah, kau lupakan je lah, benda tu tak penting pun, dia cakap tu. So Anas ni pun macam okay, relax, tak ada apa nak fikir. Lepas dah settle, on the way balik tu, dia orang kan naik motor. Sampai je dia dekat restoran tu, dia dah turun daripada motor, dia nak buka pintu restoran tu. Lepas tu dia macam pelik, kenapa tak ada macam orang kat belakang dia kan. Dia pun pusing, dia tengok tak ada pun kawan dia yang dia bawa tadi tu, maksudnya staff permanent tu lah. Dia tengok macam tak ada, mana pula kan, dia macam pelik. Lepas tu dia try call, tak dapat. Lepas tu dia masuklah dalam restoran tu. Dia cakap kat manager tu, tadi saya memang dah bawa dah member ni, tapi dah sampai sini dia tak ada, takkan jatuh pula. Dia macam nak gelak-gelak lah kan. Lepas tu manager tu macam serius, dia kata pergi balik kat klinik tu. So dia pergi balik kat klinik tu, kawan dia tu tak keluar lagi daripada bilik doktor, faham tak? Maksudnya masa dia sampai, dia tunggu ubat apa semua tu, padahal waktu tu member tu tengah check, dia tak keluar lagi daripada bilik doktor. Dan Anas berborak tadi tu bukan dengan staff tu, maksudnya dia berborak dengan siapa. Kat situ dah tanya-tanya tau. Lepas tu dia macam terfikir, bila dia sampai dekat klinik tu, dia tunggu tu dalam beberapa saat macam tu, baru staff tu keluar. Dia keluar, dia kata, Nas, sorry lah, lambat sikit tadi kan. Dia cuci-cuci luka apa semua kan. Lepas tu Anas ni macam blur tau, sebab dia tahu tadi dia pergi, lepas tu staff tu dah kena check dengan doktor, keluar tunggu ubat, and then diorang gerak balik. Rupanya apa yang dilalui waktu tunggu ubat tu dan dia balik tadi tu memang tak ada. Lepas tu si Anas ni macam pelik. Waktu dia bercakap tu, memang ada 2-3 patient lagi kat klinik tu macam pandang-pandang dia kata. Masa tu dia macam tak terfikir apa-apa pun, sebab dia tak pernah nampak apa-apa hantu ke jemaah apa semua. Dia kata dia tak pernah nampak seumur hidup dia. Tapi waktu tu dia pelik kenapa benda tu berlaku. Jadi waktu dia dah sampai kat situ, dia tengok staff tu, dia macam pandang staff tu, dia tak nak cerita, dia dah jadi risau kan. Dia pun balik lah semula. Masa balik tu dia kata on the way tu memang dia sekejap-sekejap dia pegang belakang, sekejap-sekejap dia pegang belakang. Dia risau macam, yelah staff tu tak ada kat belakang dia kan, macam perkara yang pertama jadi kat dia tu. Sampai kat restoran, dia dah macam blur tau. Dia ni seorang yang nak kata penakut tak juga, dia nak kata berani sangat pun tak juga, tapi dia macam sesuatu benda yang berlaku kat dia tu, dia ingin tahu tau. Sampai kat situ kan, dia tanya dekat staff, dekat member dia tu lah, yang staff yang dah rapat dengan dia tu, aku panggil member dia je lah. Dia tanya kat member dia tu, dia kata, tadi waktu kau tunggu tu, lama tak kau tunggu aku? Sebab aku sempat balik dulu tadi dia tu. Tapi dia tak cerita yang dia balik tu, dia kata kau dah ikut aku, dia tak cerita. Anas ni pandai juga, dia macam nak tahu apa yang terjadi kan. So member dia ni cakap, tak, memang lama tadi. Sebab tu aku dah fikir dah, kalau aku lambat tadi, aku takut kau tinggal aku apa semua. Tak sangka lah kau tak tinggal aku. Lepas tu dia cakap, okay, tak apa. Maksudnya waktu dia balik tu pun staff tu macam percaya tak percaya, sebab dia rasa macam Anas tu memang tunggu dia. Lepas tu waktu dia berborak macam tu dengan staff permanent tu, manager dia pandang je dia. Lepas tu tak ada lama dia kata, Anas sini, okay, kau sekarang dah boleh tukar kat department bahagian sini lah. Kau boleh buat air, kau boleh belajar buat kopi apa semua bagai lah. Lepas tu Anas ni macam okay, tiba-tiba masa tu dah sebulan lebih, nak dekat masuk 2 bulan tu, dah setengah bulan tau, dah, kiranya sebulan setengah dia dekat bahagian yang mop-mop lantai je, waiter apa semua tu. So
So dia macam tiba-tiba boleh tukar kat bahagian buat air tu. Okey je lah, dia kata okey, ada kemajuan jugalah. Sebelum dia nak balik pada hari yang sama, dia tanya dekat manager dia. Dia kata ada tak lecturer dia ataupun pihak you call apa semua. Lepas tu manager tanya, kenapa kau ada buat apa-apa aduan ke? Lepas tu Anas ni kata tak ada. Okey, manager dia lelaki tau. Okey, settle je. Kiranya esok tu hari yang sepatutnya dia masuk dekat bahagian untuk buat air lah. So dia macam mula-mula tu dia rasa macam nervous juga. Dia kata sebab dia tengok cara nak buat air ni semua macam berbeza lah. Dia ada barang-barang tertentu apa semua, macam banyak formula yang dia nak kena ingat. Lepas tu dia dah masuk tu, dia start belajar. Manager tu yang ajar buat air apa semua. Dia kata ada satu bekas ni, bekas dia tu macam kaca, nampak macam style juga, tapi nampak macam vintage. Dia kata apa-apa air yang dia buat mesti dia kena masukkan benda tu, tapi dia tak tahu apa formula dalam bekas tu. Satu hari tu dia nak test. Sebelum kejadian dia nak test tu, manager dia ada pesan kat dia, kau masuk kat department ni, kau masuk kat bahagian ni, masuk je kau kat sekitar sini, kau tak boleh rasa satu pun air yang ada kat sini. Syarat dia. Lepas tu Anas ni macam okey, tak apa, dia faham kan. Tapi si Anas ni degil. Macam ada satu hari tu dia macam nak tahu sangat benda apa ni. Biasanya kan macam tu, bila orang kerja orang kata jangan tu lah lagi nak kan. Tu pun silap dia jugalah. Dia cakap okey, start dia dah tahu tu. Malam tu masa nak closing tu, dia ambil satu bekas macam taupai kecil tu. Dia ambil sedikit air yang dekat dalam balang vintage tu. Dia pun simpan poket, bawa balik. Sampai kat hostel dia malam tu, dia try rasa. Dia kata air tu rasa macam kosong, tak rasa apa-apa pun. Manis pun tak, pahit pun tak, payau pun tak. Dia macam benda apa ni kan? Kenapa kena bubuh benda ni sedangkan benda ni tak mendatangkan rasa apa-apa? Maksudnya ni apa dia kan? Jadi bila dia dah tahu macam tu, dia kata ni mungkin tak ada apa-apa kot. Dia pun buang. Okay, habislah kat situ satu hari tu. Hari kedua selepas dia dah di-upgrade kan bahagian buat air ni, terjadi benda-benda pelik. First dia masuk kerja, lepas dia dah punch card apa semua, dia nak letak barang. Tiba-tiba barang-barang tu bergegar tau. Macam cawan, sudu apa semua dekat atas bar tu kan. Dia macam bergegar macam tu. And dia nampak benda tu mula-mula, tapi dia cuba nak abaikan. Lepas tu dia duduk kat tepi. Dia tunggu staff lain datang. Staff lain tu datang je. Bila elok je yang rapat dengan dia tu, yang member dia tu datang nak masuk ke dalam tu, terus cawan kat tepi tu jatuh serentak tiga-tiga. Bayangkan cawan yang macam besar, yang kaca tu, yang mahal juga tu jatuh. Tapi dia orang tak usik. So bila dia nampak keadaan macam tu, dia macam gelabah lah. Macam mana benda tu boleh jatuh kan? Dia macam gelabah. Tapi yang staff lagi seorang ni, yang member dia tu, dia macam dah diam. Dia tak cakap apa. Kau ada sentuh apa-apa ke semalam ni tu? Lepas tu tak ada. Cakap kenapa? Apa masalah yang kau sentuh? Semalam lah ceritanya. Ni hari ni kan. Dia macam tu. Dia macam bengang lah. Sebab kenapa nak isu macam tu? Anas ni fikir macam tu lah. Jadi manager dia sampai. Manager dia tengok cawan jatuh. Manager dia marah gila-gila. Maki segala bahagian semua ada lah. Dia kata siapa nak ganti apa semua. Sebab cawan tu kira macam mahal jugalah. So tengok CCTV. Dia kata dia orang tak buat. So Anas ni macam tegak. Anas ni macam dia ada sifat macam, kalau aku tak salah, aku kena tekankan yang aku tak salah. Baguslah sifat tu. Tapi tengok keadaan jugalah kan. Jadi bila manager dia marah tu, dia berkegas juga. Dia nak tegakkan yang dia tak buat. Dia kata tengok CCTV. Nak dijadikan cerita. Lepas dia orang masuk semua ke dalam bilik manager tu, tengok CCTV tu menunjukkan yang Anas ni yang jatuhkan cawan-cawan tu. And Anas tu mengamuk. Dia macam mencarut gila. Dia kata, weh, apa benda ni kan? Sebab yang member dia tu, yang staff rapat dengan dia tu, memang tahu yang dia tak buat benda tu. Sebab bila dia datang kan, yang cawan tu pecah. So dia lah salah satunya saksi yang nampak memang Anas tu tak buat. Tapi yelah, memang kehidupan macam tu kan. Benda apa yang ditunjuk, benda apa yang ada bukti, yang menunjukkan bukti orang tu bersalah, memang akan kena lah. So Anas tu kata, aku tak buat, kau tahu kan. Lepas tu manager dia marah lah. Dah kalau CCTV tunjuk macam ni, kau nak sangkal apa lagi? Benda ni kan memang kau yang buat kan. Kau kenapa Anas? Kau memang nak fail dalam praktikal kau apa semua kan. So Anas ni macam bengang. Tapi dia kena sabar lah. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia diam je. Lepas tu dia teruskan kerja dia macam biasa. Waktu closing malam tu, dia tengah nak ambil apron kot macam tu dekat bahagian bawah laci-laci tu. Lepas dia nak ambil tu, dia ternampak macam ada satu bayang. Macam dia tak perasan benda apa, tapi bayang tu gelap, laju pergi ke dapur. Dia terkejut. Lepas tu dia terfikir dapur tak boleh masuk. Okay, tak apa. Lepas tu dia pun gerak. Bila dia dah pakai apron tu, dia bangun nak pergi kat tepi tu.
tiba-tiba kaki dia tu memang dia nampak ada tangan pegang kaki dia, and dia cakap tangan tu memang buruk, nampak macam ada timbul-timbul nanah macam mana entah pegang kaki dia. Dia kata memang itu adalah jelas first time dia nampak, selama hari ni dia tak pernah nampak benda-benda macam tu, and dia terasa sangat sentuhan dekat kaki tu. Masa tu lah dia jerit, Allah, dia jerit macam tu kan. Manager dia terus datang, manager dia hempas barang. Kau kenapa dia macam tu? Manager dia macam marah sangat Dia pun kata, aku nampak tadi benda ni, kau boleh tak jangan nak mengarut, kau nak rosakkan restoran ke apa ke? Macam tu manager dia marah lah dia. Jadi masa tu dia bengang, dia pandang kat member dia tu macam buat tak tahu kan, macam mana nak bergaduh dah panjangan. Balik hostel, lepas dia dah mandi, dia kata memang bengkak kat kaki dia tu. Memang dia kata, kau tengok ni bukti aku kena sentuh apa semua. So yang rapat dengan dia tu je yang nampak, yang duduk satu bilik dengan dia. And dia pun menegaskan, dia kata, kau tahu tak, aku tak tipu, dan benda ni adalah pertama kali aku nampak. Kau tak pernah nampak hantu ke selama kau kerja kat sini apa semua? Aku tak pernah nampak, dan ini adalah first time. Dia tegaskan kat member dia tu lah. So member dia ni diam je. Cuba kau cakap sikit, aku pelik lah, kenapa benda ni berlaku apa semua. Aku terus terang cakap dengan kau lah, hari yang kau pergi klinik tu sebenarnya aku memang dah bawa kau balik macam tu. Aku memang bawa, aku rasa sentuhan kau kat belakang, aku memang terasa kau ada kat belakang. Sampai je kat dalam restoran, aku masuk dalam kedai, kau tak ada kat belakang. Aku beritahu manajemen, dia suruh aku patah balik tanpa tanya, tanpa pelik. Dia tak tanya pun kat aku, kenapa kau dah bawa balik, kau tak rasa, takkan kau tak sedar. Dia tak ada pun tanya macam orang normal. Dia suruh aku patah balik ambil kau kat klinik. Kau tak pelik ke? Si Anas ni cakap macam tu lah. Jadi kawan dia ni macam blur tau. Kawan dia kata, aku faham apa yang kau lalui tu, tapi aku tak boleh nak cakap apa. Aku pun tak tahulah kenapa dia yang tu. So Anas kata, aku rasa mesti ada something wrong ni. Kenapa benda ni berlaku kan? Aku pelik betul. Tak ada lama tu member dia tu tanya kat dia, aku nak tanya kau, tapi kau kena jujur lah. Kau hari kedua kan baru masuk kat tempat buat air tu. Betul lah Anas cakap tu. Kenapa? Kau ada sentuh ke apa-apa? Bukan ada syarat ke kena masuk kat situ, jangan buat apa-apa, jangan ambil apa-apa ke, apa benda ke, minum ke apa ke. Dia buat tanya lah. Tu Anas kata, memanglah aku tak ada buat apa-apa, aku tak ada buat salah apa-apa. So Anas ni sebenarnya dia macam lupa juga yang dia ambil air tu, dan dia rasa benda tu satu benda yang bukan isu, sebab dia rasa macam, alah air kosong je pun, apa yang nak kecohkan. Jadi dia tak beritahu lah dekat member dia ni. So member dia kata, tak apalah, kau tak buat salah apa-apa, tak apalah kan. Lepas tu aku pelik CCTV tu, kau tahu kan aku tak gerak kot. Macam mana kat CCTV tu aku boleh bergerak ambil cawan tu, dah pecahkan cawan tu. Kau tak pelik ke benda tu? Dia cakap kat member ni lah. So member ni diam. Tak lama tu sebelum nak tidur, member dia cakap macam ni, dekat dalam dunia ni tak ada apa yang mustahil kalau kau ada ilmu. So Anas macam terdetik, benda apa ni? Kenapa dia cakap macam tu Apa maksud kau? Kawan dia terus tidur. Jadi dia tak tahu jawapan. Hari ketiga dia duduk kat bahagian air tu, dia kata benda yang sama berlaku, di mana dia dengar bunyi, dia nampak benda lalu-lalu. Lepas tu dia kata masa tu memang dia pakai kasut tebal, dan dia tengok takut benda-benda capai kaki dia macam biasa kan. Tapi memang tak ada apa-apa yang berlaku. Sampailah hari berganti hari, dia sepatutnya masuk kat bahagian kitchen, sebab memang kat situ je yang dia boleh buat banyak report dia kan. Sebab yelah, dia kan bahagian culinary. Jadi dia bagi tahu kat manager dia, dia kata dia nak masuk bahagian kitchen. Manager dia kata, kau tak boleh masuk lagi. Kau kat luar ni pun kau buat kerja cikai-cikai, macam mana kau nak masuk kitchen? Nanti kalau kau buat silap macam mana dia yang tu. So Anas ni macam bebal. Dia pun call lagi lecturer dia. Dia cakap dia dah masuk dah. Dia dah masuk bahagian fasa buat air, tapi dia tak boleh masuk kitchen lagi. So lecturer dia ambil keputusan untuk tulis surat macam nak minta kerjasama pihak restoran lah untuk masukkan Anas ni kat bahagian kitchen. Tapi tak tahu macam mana surat tu tak berbalas ke apa ke, dan lecturer dia kata dia tak dapat maklum balas. Dan dia tanya, macam mana awak nak tukar tempat praktikal ke? Tapi kalau tukar tempat praktikal, si Anas ni kena lanjutkan lagi 3 bulan. Maksudnya dia kena starting balik lah macam dia praktikal awal kan. So dia tak boleh lompat-lompat macam tu. Tu Anas ni macam kata, sayang kan. So dia try untuk usaha pujuk manager dia untuk masuk bahagian kitchen. So bila dia pujuk nak masuk dekat bahagian kitchen tu, manager dia macam dah terpaksa kan nak bagi Anas ni masuk kat bahagian kitchen tu. Tapi ada syarat. Syarat dia kena bawa limau, betul-betul limau kasturi kot tak silap aku. Dia kena bawa pergi tempat kerja dia, and kena mandi dekat situ. Lepas tu dia kata, kenapa kena mandi apa semua? Kononnya macam kefahaman dia, macam dia kata mengikut keturunan, mengikut daripada silsilah owner kedai tu, memang kena buat macam tu untuk bersihkan diri supaya nak masuk kitchen tak ada gangguan apa semua bagai. Dia pelik-pelik, tapi Anas masa tu dia mengaku lah dia bukan ke arah yang macam terlalu alim, which is solat pun tak berapa betul lagi waktu tu. Dia pun macam lantakan. So Anas ni dia macam fikir, mungkin kena mandi tu yang betul aku untuk nak bersihkan diri apa semua, sebab limau kan wangi, macam tak ada motif apa-apa pun. Dia tak fikir lah kan. Jadi bila dia dah masuk dekat bahagian kitchen tu, kat situ lah bermulanya hari-hari pelik dia. Okay, dia kan dekat bahagian kitchen sepatutnya ada 2 orang kan. So bila dia masuk kat bahagian kitchen tu, dia kena training dengan seorang tu, yang seorang chef tu.
Jadi waktu tu second chef tu yang akan ajar dia macam mana cara set up apa semua bagai. Dia belajar lah mula-mula. Yang chef yang selalu masak and dia selalu dengar bunyi ketang-ketung tu, tak pernah bercakap dengan dia, memang tak pernah pandang muka dia, memang buat tak tahu. Jadi bagi Anas ni macam, lantak kau lah, janji aku settle. Dia macam tu, dia tak fikir, dia tak ambil pot langsung tau, dia tak ambil tahu. Satu hari tu manager dia masuk dapur, dia cakap buat satu menu ni memang khusus untuk customer tetap dia. Okay, dia buat lah, dia ikut apa formula apa semualah, ada step-step dia dan dia dah tulis kan. Dia dah buat apa semua tu, customer tu complain, customer tu kata macam tak sedap apa semua bagai. So manager dia tak beritahu kat Anas ni lagi, dia beritahu dekat chef yang asal tu, chef utama tu. Dia kata tolong buat balik apa semua. Jadi okay, hari sampai 2 hari macam tu, setiap kali Anas ni masak, mesti ada customer yang komplain. Tapi tak semua, mesti ada segelintir customer yang komplain dan yang membuatkan manager dia ambil untuk tukar makanan dan suruh chef yang pertama tu masak. So Anas ni macam kena reject lah. Tapi Anas tu macam entahlah, mungkin sebab chef pertama tu ada skill dia sendiri, ada bahan-bahan yang dia masuk ke cara masak ke apa ke. So dia faham macam mungkin orang dah terbiasa makan dengan makanan yang chef pertama tu, jadi dia anggap macam tak ada apa-apa. Okay, hari yang seterusnya, macam belum beberapa hari lah, dia pun tak ingat dah berapa hari dia kata kat aku, tapi hari yang macam dah lebih 5 hari macam tu, lepas dia kerja kat bahagian kitchen tu, ada satu hari tu dia nampak chef yang pertama tu tengah masak. So dia tegur lah, tapi chef tu tak jawab, dia biar. So bila dia tengok keadaan chef tu macam kerek-kerek, dia pun nak keluar lah. Sebelum dia nak langkah kaki keluar tu, tiba-tiba chef tu bersuara minta tolong dia ambil ketam. Chef tu tak pandang dia, pandang kat kuali je, tapi minta suruh dia tolong ambil ketam kan. Jadi dia pun macam tak nak kata apa. Okay, kejap, dia pun pergi dah dekat bahagian fridge tu. Dia buka fridge tu, memang kat situ bahagian satu tu penuh dengan bahan-bahan mentah, bahagian seafood apa semula. Masa dia buka tu kan, dia nampak satu box. Box tu mengingatkan dia pada customer yang pernah bagi satu box ketam suruh manager dia masak, suruh bawa ke dapur untuk masak tu kan. So dia macam ingat lah box tu, sebab masa tu kan dia duduk kat bahagian luar. Memang dia fokus and dia pandang, sebab itu adalah customer, satu-satunya customer yang bawa bahan mentah luar untuk suruh dia masak. Jadi dia nampak tu, dia jadi macam ini ke, dalam ni ke. Tapi dia macam ragu-ragu, dia pun ambil ketan yang kat atas tu, dia bawa sampai dia bagi kat chef tu. Masa dia nak hulu kat chef tu, ni yang ni ke chef, dia macam tu lah, dia cakap kat chef tu kan. Dia tunjuk ketan macam ni. Lepas tu chef tengah duduk diam, tiba-tiba chef tu pandang kat dia, tapi muka chef tu hodoh sangat-sangat. Dia kata dia macam terkejut sampai dia menjerit. Dia jerit gila-gila, dia tercampak ketam tu, dia berlari keluar. Sampai kat luar tu manager dah tunggu kat luar. Kenapa kau lari? Kau masuk balik. Macam tu. Lepas tu dia macam ni dia macam gelabah. Dia nak cerita masa tu, dia kata dia nak memang tengah gelabah. Lepas tu manager suruh masuk balik. Tengok masa tu bahagian dekat dapur tu penuh dengan macam tanah-tanah apa semua, lendir-lendir apa semua, macam kotor gila, seolah-olah macam Anas tu yang buat, padahal Anas tu tak buat. Padahal Anas tu terkejut nampak rupa chef tu buruk. Lepas tu ketam tu terpelanting. So sepatutnya dia kena ambil ketam tu and kutip simpan je lah kan, bukan nak kena cuci dan sebagainya. Tapi bila dia patah balik, manager tu suruh patah balik, memang penuh tanah kotor apa semua. Lepas tu dia kata, macam mana boleh jadi macam ni? Tadi tak jadi macam ni kan? Lepas tu Syahrir kata, kau ni macam-macam lah, kau ni pelik lah aku tengok. Daripada hari tu lagi kau satu-satu masalah kau kan, kau kemas dia tu. Lepas tu Anas ni macam blur kan, dia fikir-fikir semua, dia pun kemas, dia cuci apa semua betul-betul. Memang lewat dia balik. Masa dia balik ke hostel tu, dia jumpa dengan member dia tu. Member dia terus cakap dia macam ni, kau dah masuk bahagian kitchen kan, so aku nak nasihatkan kau lah, apa-apa benda yang kau nampak, apa-apa benda yang kau dengar ke apa ke, kau tak payahlah bising-bising, kau buat relax je. Kau buat macam kau kerja tu sebab kau praktikal, kau nak settlekan praktikal kau tak payahlah nak beria-ria sangat. Bila kau beria-ria sangat, kau semua benda kau tegur apa semua, memang akan jadi masalah dia tu. Patut Anas ni macam fikir, apa masalah kau ni, apa masalah sebenarnya restoran tu? Aku tengok tak ada apa-apa pun, kenapa sejak aku duduk kat sini aku macam rasa lain je apa semua. Cuba kau cerita kat aku, apa masalah sebenarnya restoran tu? Tapi member dia tu tak cerita apa-apalah. So Anas ni macam bengang gila. So esok tu adalah salah satu hari yang dia cuti tau. Macam selama dia dah bekerja praktikal tu, dia tak ada cuti langsung tau. Satu hari tu baru dia dapat cuti, 2 hari. Esok tu bila dia cuti, dia pun balik rumah family dia. Pas maghrib macam tu, bapak saudara dia datang rumah tau. Bapak saudara ni salah seorang yang belajar ilmu-ilmu merawat apa semua macam tu lah, lebih kurang. Dia nak kata belajar betul-betul bidang tu pun tak juga, tapi dia macam mula-mula starting dengan urut, lepas tu dia belajar ilmu-ilmu untuk mengenali. So lama-lama macam orang cari dia untuk merawat apa semua. Macam tu lah, bapak saudara ni macam hebat jugalah bab-bab macam tu. So tiba-tiba bapak saudara dia tegur dia tau, Anas, macam dia sentuh dekat bahagian tepi, teruk apa rupa yang kau nampak tu, dia macam tu. Lepas tu Anas ni jenis dia macam
Dia macam blur lah, macam apa benda pula bapa saudara aku ni. Sebab dia jenis dia macam benda yang dah lepas berlaku, lepas je. Dia tak ada macam terbawa-bawa. Maknanya walaupun journey dia dekat restoran tu praktikal teruk dan macam-macam benda ni lalui yang tak masuk akal, kalau kita dengar pun kita macam iya ke kau ni, logik ke benda tu berlaku kan? Macam tu kan. Tapi bagi dia macam benda tu pas is pas. Bila sampai rumah dia tu kan, macam dia macam tenang, dia tak ada nak cerita-cerita terbawa-bawa kan. So bapa saudara dia tanya tu yang dia buat macam terfikir. Dia macam apa maksud palsu ni? Macam dia macam pelik kan. Lepas tu bapa saudara dia cakap, yelah, seteruk apa rupa yang kau nampak tu? Kau ni sebenarnya okey ke tak okey ni? Tempat apa yang kau praktikal tu? Macam Pak Su dia tiba-tiba tanya. Sedangkan Pak Su dia tak pernah jumpa dengan dia daripada dia habis belajar. Dan Pak Su dia sebenarnya tak tahu pun sepatutnya dia praktikal. Jadi dia macam pelik. Macam mana Pak Su dia boleh tahu kan? Jadi dia macam gelak-gelak macam tu. Mak cerita ke apa semua. Lepas tu bapa saudara dia macam dia diam lah. So faham si Anas ni macam mungkin mak dia cerita kan. Jadi masa dia duduk kat ruang tamu tu, tiba-tiba Pak Su dia datang kat dia. Dia kata ni lah, macam ni lah, kau bila apa-apa, tak kisahlah kau kerja ke, kau praktikal ke sementara ke tak, kau pergi tempat orang, kau kena baca doa, kau kena banyak sikit solat, jangan tinggal apa semua. Pak Su dia ceramah dia. Setiap pada tu dia macam terdetik. Dia kata memang dia terasa. Sebab dia rasa macam seolah-olah aku ni jahil sangat macam tu. Lepas dia dah habis cuti, dia masuk je tempat kerja dia start dengan bismillah. Dia nak masak apa-apa semua, dia start dengan bismillah. Tapi masalahnya bila start dia dah macam fokus untuk berdoa apa semua kan, masa tu lah setiap apa yang dia masak tu kadang-kadang tak jadi. Lepas tu bawang-bawang potong apa semua jatuh, tumpah. Macam benda dia jadi kucak kacir gila. Dia kata dia macam notice benda ni lepas dia dah habis praktikal tau. Masa keadaan tu dia macam tak perasan lah benda tu disebabkan doa tu yang membuatkan keadaan tu berlaku macam tu. Jadi dia macam pelik kan, apa hal ni kelang kabut apa semua. Manager memang marah dia lah. So memang marah sampai satu ketika tu manager dia kata, tak apa, kau pergi balik bahagian buat air, kau jangan duduk kat sini dah, kau buat semua serabut lah kau ni, dia tu. Lepas tu yang chef yang pertama tu yang memang masak situ, bila dia tahu je yang si Anas ni kena pergi balik kat tempat buat air tu, dia macam senyum-senyum je tu. Lepas tu dia macam lantak kau lah, aku malah fikir kan. So masa dia duduk kat tempat air tu, tempat yang dia buat air tu sebenarnya memang dekat lah untuk dia nampak dekat table luar. Maksudnya dia boleh nampak pelanggan-pelanggan yang datang kat situ. Jadi masa dia buat air kat situ tu, dia nampak ada satu customer ni datang. Customer ni jenis pakai serban macam boleh tahan macam orang-orang alim lah kan. Wife dia pun pakai pudar. Jadi tiba-tiba manager dia laju-laju daripada dapur terus pergi kat depan tu, tak tahu apa dia cakap. Customer tu terus belah, tak jadi masuk. So dia macam fikir apa yang tak kena kan. Lepas tu dia macam fikir-fikir balik, menu ada ke benda-benda yang terlarang kan? Macam tak ada. Anas ni macam pelik gila. Meja kosong banyak ke? Kenapa customer tu lari? Kenapa manager dia halang? Tapi soalan tu berganti soalan kat situ je lah. Lepas tu bila dia dah nak ujung-ujung tarikh dia nak habis praktikal kat situ, satu hari tu lah nak dijadikan cerita. Mungkin benda tu dah macam dah tertulis kan, dia nak tahu benda-benda macam ni. Dia dengar chef tu tengah masak dapur. Dia buat-buat macam nak pergi tandas. Lepas tu dia nampak chef tu, bekas yang ada ketam yang ingat yang first customer datang kan, ada dekat atas meja bahagian tempat chef tu nak potong-potong. So dia tengok ketam-ketam tu kan, ketam tu warna hitam tau. Ketam tu warna hitam, and then mata dia memang nampak merah, macam bercahaya kat bahagian ketam tu. Anas ni macam pelik kan. Dia ambil gambar. Lepas tu kebetulan masa tu chef tu tiba-tiba pusing belakang. Lepas tu dia macam terus senyum dia belah. Tak tahulah chef tu tahu ke apa ke. Dia kata dia tak sedar lah waktu tu. Dia balik hostel malam tu, dia scroll gambar yang dia ambil semua rupa buruk gila. Ketam tu bukan ketam, rupa nampak macam, dia kata memang benda yang pelik lah. Dia kata gambar tu, kalau kau nak tahu, gambar tu dia macam sama-sama. Kau faham tak? Gambar yang bila kita terambil sesuatu benda yang tak sepatutnya masuk dalam gambar, tapi dia bergerak macam dia nampak lain. Dan itu membuktikan yang sebenarnya gambar yang termasuk dalam kamera dia tu ialah benda tu makhluk halus, bukan ketam yang biasa dia nampak dengan mata kasar. Lepas tu dia tanya kat member dia yang kat hostel tu, dia kata aku dah nak ambil praktikal dah, aku memang tak nak ambil tahu dah pasal kedai ni. Kalau kau tahu apa-apa kau cerita kat aku. Kau sendiri takkan kau dengar aku pun kau tak nak cerita yang kita dah lama apa semua. So member dia cakap ni, aku tak tahu nak cakap apa, tapi aku selesa kerja kat sini. Dia kata tak apalah, kau selesa kau kerja je lah, aku pun tak tahu apa-apa pun. Aku sekadar macam pelik, kenapa benda yang berlaku kat restoran ni sangat pelik yang tu. Aku lalui benda yang aku tak pernah lalui, dan apa yang aku lalui tu adalah sesuatu yang tak masuk akal. Kalau aku cerita ke orang pun orang boleh kata aku gila dia tu kan. So member dia ni cakap lah, sebenarnya dia kata dia dah tahu benda ni awal dah. Dia kata kedai ni memang pelik sebab masa dia masa nak masuk berbeza dengan Anas ni masuk sebab you dah arrange apa semua kan. Macam budak yang kerja tu, permanent staff tu, dia memang masuk interview dan sebagainya. Dan dia kata masa dia nak masuk tu pun dah lain lah. Dia kata dia tak dibenarkan solat dekat restoran tu. Lepas tu dia tak dibenarkan baca apa-apa doa sesuka hati, dia cakap tu. Dan dia juga tak dibenarkan masuk kitchen. Dia kata kitchen tu satu benda yang sangat-sangat terlarang. Dia cerita lah dia pernah termasuk kat kitchen tu, manager dia marah gila sampai dia nak kena buang kerja.
The reason kenapa dia bertahan kat situ, dia kata sebab gaji tinggi. And tak semua orang boleh dapat masuk kerja kat situ. Dia kata nak boleh kerja kat situ memang macam payah lah. Dia kata bukan semua orang yang terpilih masuk kat situ. Dan kalau dia dah kerja, payah gila nak berhenti. Lepas tu dia cakap lah, dia kata aku rasa macam ada yang tak kena. Dia kata dulu aku pernah duduk kat bahagian buat air tu. Dia cakap macam tu lah dekat si Anas ni. Lepas tu aku ada jumpa satu bekas air ni. Aku pelik formula apa yang letak kat dalam tu. Setiap kali buat air mesti nak kena buat benda tu. Dia cakap tu kan. So dia kata ada satu hari tu aku sajalah rasa dekat situ, aku rasa air tu dia tu. Tapi aku rasa macam tak ada apa-apa pun. Tapi lepas aku rasa benda tu, benda-benda macam pelik-pelik jadi. Aku balik rumah, aku nampak benda-benda yang aku tak pernah nampak. Aku tak tahulah aku halusinasi ataupun sebagainya dia tu. Aku tak tahu benda tu betul-betul ada ke tak, sebab aku memang tak pernah nampak benda-benda halus dia tu. Jadi bila aku lalui, aku tak tahu yang aku nampak tu adalah apa yang sepatutnya aku nampak ataupun aku berhalusinasi dia tu. So aku memang anggap macam restoran ni memang ada problem. Restoran ni memang ada something wrong. Tapi bagi aku lantak asalkan aku dapat duit dia tu. So member si Anas ni yang permanent staff tu, dia memang jenis yang macam tak adalah warak pun. Maksudnya macam dia tak kisah as long as dia ada kerja. Macam tu lah jenis macam relax-relax macam tak ambil puas. Bukanlah maksud aku dia tak solat. Maksudnya dia jenis macam tak berat, titik beratkan benda-benda macam tu lah. Benda apa yang sepatutnya, tak sepatutnya. Sebab tu dia macam bertahan kat situ. So Anas ni dengar dia cerita macam tu, Anas terdiam. Sebab Anas kan bawa air tu balik hostel kan. Jadi dia diam, dia tak cerita benda tu. Kat situ dia tahu yang restoran ni sebenarnya ada yang tak kena. Jadi dia tanya dekat member dia ni, bukan ke restoran ada sijil halal? Dia cakap, memanglah sijil halal ada apa semua. Tapi kau perasan tak si permanent staff ni cakap, setiap customer kita yang datang tu semua biasanya customer biasa-biasa je. Kau tak tahu kalau ada customer yang jenis macam nampak Pak Haji ke ustaz-ustaz sikit ke, ataupun tak tahulah macam mana manager kita scan dia kata tu, mesti dia akan cakap dekat restoran tu ada barang yang tak halal. Maksudnya macam ada pork ke apa ke kan, macam tu. Jadi bila dia cakap macam tu, orang memang tak nak masuk lah. Kalau ada pork apa semua, maknanya tak halal lah mendatang sijil halal tu. Maksudnya restoran tu ada sijil halal tu, mungkin dia tipu ke apa ke, wallahu alam. Memang ada tampal sijil tu kat bahagian depan tu semua, tapi dia orang pun tak faham kenapa. Dia cerita kat Anas lah. Jadi dia kata kat Anas ni, jangan besar-besar cerita, habis kat sini je, dia kata tu. Lepas tu Anas ni macam bengang kan, tak boleh buat macam ni, berdosa kau tahu tak, gini-gini. Anas macam baby tu cakap, aku cerita kat kau jangan libatkan aku. So dia sebab periuk nasi, kau tahu, sebab kita cari rezeki kat situ. Jadi member dia ni pun pesan kat si Anas ni pun macam, tak apalah, aku dah nak habis Hari terakhir dia, masa dia nak ambil praktikal kat situ, dia ambil gambar-gambar dekat sudut-sudut yang dia rasa macam sesuatu dan dia rasa macam perlu dikaji selidik. Dia rakam video apa semua kan. Habis dia praktikal kat situ, manager dia pesan kat dia, apa-apa yang berlaku kat sini, apa-apa yang kau lalui apa semua, kau janganlah cerita-cerita kat orang lain apa semua. Sebabnya apa yang kau lalui ni hanya dekat sini sahaja, tak perlu berpanjangan. Macam tu lah lebih kurang. So Anas ni macam masa zaman dulu, bukan macam zaman sekarang ni, apa benda kau lalui, benda-benda apa semua kau post kat media sosial, viral terus orang serbu apa semua. Tak, zaman tu bukan macam tu. So zaman tu macam kau lalui benda-benda yang tak best, kau nak burukkan kedai ke ataupun bisnes orang, tak boleh. Macam kau tak boleh nak bersuara benda tu dan takkan kau buat benda tu. Kau faham tak? So Anas ni ambil alternatif untuk ambil gambar macam tu, konon-kononnya macam nak suruh bapak saudara dia tu tengok-tengok ke macam mana ke lah. Sebab dia berat mengatakan restoran tu macam sesuatu yang bukan di alam nyata. Maksudnya ada benda-benda lah kan. Jadi habis dia praktikal semua, dia dapat duit. Patutnya praktikal dia dijanjikan sepatutnya dia dapat allowance macam tu je lah, tapi dia dapat duit banyak jugalah, macam seolah-olah macam permanent staff. So lepas dia dapat duit tu, dikaburi dengan duit tu, dia rasa macam tak apalah, nanti janji aku dah settle. On the way dia nak balik rumah dia tu, daripada tempat praktikal tu jauh jugalah. So dia naik motor kan. Masa dia naik motor tu, dia bawa tak ada laju mana pun, dia bawa betul-betul tak ada, bukan ikut jalan tengah ke apa, dia memang lalu kot motor kat tepi tu. Lepas tu dia bawa seluruh jalan santai je. Dia kata entah macam mana dia nampak lembu melintas. So bila dia nampak lembu melintas, dia pun nak mengelak lah. Nak mengelak, jatuh dekat dalam macam parit ke apa ke tak tahu, jatuh kat situ. Motor dia tersangkut, handset terjatuh. Jadi waktu tu dia tak fikir apa-apa, dia memang cedera. Macam mana dia bangun selalu apa semua, ada orang tolong apa semua, pergi hospital. Sampai hospital, lepas dia dah dirawat apa semua, dia dapatlah handset dia apa semua. So bila dia dapat handset dia dah rosak. Mula dia tak fikir kenapa handset dia rosak, kenapa dia accident apa semua. Dia cakap tak apalah kan. Lepas tu dia pun balik. Bila dia dah balik apa semua, mak dia dah tengok ayah dia apa semua, bapak saudara dia pun datang. Bapak saudara dia kata, kau ada buat apa benda salah ke? Dia cakap tak ada. Kau langgar apa tadi? Nak elak lembu lintas apa semua, si Anas cakap macam tu kan. Lepas tu bapak saudara dia kata, ya ke? Betul ke lembu?
Kau lalu kat jalan mana? So dia beritahu lah jalan mana apa semua. Jalan tu bukan jalan lembu keluar masuk ke apa. Macam jalan tu bukan satu jalan yang orang kata jalan kampung yang lembu-lembu memang ada kat situ. Bukan, memang tak pernah ada. So bapak saya dia macam dah pelik-pelik So bapak sejarah dia, ruyah dia, rawat dia apa semua. Malam tu juga dia muntah macam ada keluar sepihan kaca. Memang keluar darah-darah apa semua So bapak saudara dia macam pelik. Kau makan apa kat sana? Lepas tu si Anas ni macam tak ingat Dia macam tak ingat apa-apa. Dia macam makan nasi lah apa semua. Dia macam tak ada nak cerita lebih. Lepas tu ingatkan dah habis lah kat situ. Jadi Anas ni pun buatlah lalu dia masing-masing macam mana tak. Dia nak tukar handphone kan. So handphone dia tu ada memori. Jadi bila dia dah tukar handphone tu rosak macam mana memori dia tu. Ada satu hari tu dia tengah main-main handphone baru. Dia tengah main-main. Tiba dia jumpa satu video ni. Buka lah video dia kata, bila pula aku rakam ni? Masa dia naik motor tu dia rakam. Dia naik motor tu kan. Lepas tu dia jatuh. Masa tu yang dilanggar, yang dia nak elak, yang sebelum ni dia kata lembu tu kan, dekat dalam kamera tu kan, cemaan hitam mata merah. Memang nampak jelas dia kata. And video tu terus macam tersensor bila dia jatuh. Dia jatuh je video tu terpadam. Yang peliknya siapa yang rakam. Dan yang peliknya kenapa video tu ada dekat dalam handset dia. Lepas tu dia macam fikir, maknanya waktu dia accident tu bukan dia nampak lembu, benda tu jelma. Dan dia terfikir, mungkin sebab aku rakam, aku simpan gambar-gambar, mungkin benda tu marah kot. Dia macam fikir macam tu. Start pada kejadian pelik-pelik tu semua, baru dia percaya yang memang benda tu ada. Dan dia rasa apa pemikiran dia sebelum ni macam salah lah. Dan dia tahu restoran tu memang sangat-sangat ada masalah. Lepas dia refer bapak saudara dia cerita apa yang dia ingat. Banyak yang dia tak ingat, benda-benda yang berlaku tu. Dia kata pada masa tu dia banyak tak ingat. Dia cerita separuh jalan kat bapak saudara dia tak ingat. Jadi bapak saudara ni ada baca satu ayat, baca betul-betul kat telinga dia, tiup-tiup, terus dia ingat. Dia cerita lah. Dia cerita macam mana apa yang dia cerita kat aku ni, dia cerita kat bapak saudara dia. Bila bapak saudara dia tahu, bapak saudara dia kata, kau ni sebenarnya dah terkena ni. Macam dia pun terkena tempias lah. Macam sebab dia kan kerja kat situ terkena tempias macam nak suruh dia jadi ikut, macam tak kisah, je tak ambil pot. So apa yang dia kena ni, bapak saudara dia cuba buang satu-satu. So conclusion segala-galanya setelah dirawat apa semua tu, tak habis dekat bapak saudara dia je tau. Lepas pada tu dia merawat juga. Sebab lepas dah ada beberapa minggu dia balik, lepas dia habis praktikal tu, dia demam panas. Jadi bila dia dirawat, bila dikaji selidik balik sebenarnya apa yang dilalui ni, sebenarnya restoran tu pakai pelaris. Bukan saja pelaris, ownernya ada mengamalkan, dan dekat restoran tu sendiri ada benda tu. Maksudnya restoran ni bukan daripada asal orang Islam ke apa, dia memang pure Thai dia bukan orang Melayu kita. Lepas tu dia ada, memang restoran dia tu memang sesuatu, memang bukan yang biasa-biasa lah. Maksudnya boleh tahan hardcore jugalah yang dekat situ. Jadi apa yang dilalui, apa yang kedai tu dia nampak apa semua tu kan, itu semua tu memang gangguan. Jadi nak ceritakan, ada jugalah version, ada orang kenalan macam mana, entah Anas ni cakap, ada cerita yang sebenarnya staff kat situ bukan 5 orang, staff dia memang 2 orang je. Ada yang cakap macam tu, ada yang cakap sebenarnya 3 orang. Adalah beberapa orang yang dia kenal kan, macam tahu tentang restoran tu. So itulah yang dia dapat cerita si Anas ni. Dan yang latest dia kata, waktu PKP tu restoran tu tak ada lama tu tutup. So restoran tu dah tak ada. Aku tak tahu siapa penyewa yang terkini kat tempat tu. Restoran ni dekat Perak, tapi tak boleh bagi tahu kat mana tempat dia. Tapi begitulah kisahnya. Dan memang kes restoran tu macam pelik sikit lah. Dia kata kalau orang nak masuk pun fikir-fikir halal ke tak halal. Sebabnya kat luar pun ada gajah. Tapi dia kata yelah, biasa restoran Thai kan memang macam tu, lambangkan negara dia apa semua. Jadi tak ada apa yang pelik pun. Dia pun macam tak pelik lah kalau dia pun boleh termasuk dekat restoran tu. Lepas tu bila dah habis semua, dia nak macam final, dia nak present dekat lecturer dia tu. Masa dia cakap kat lecturer dia tu apa semua pengalaman yang dia lalui, salah satu lecturer dia tu macam tergamam. Sebab salah satu lecturer dia kat situ yang memang suka sangat makan kat situ. Dan rupa-rupanya dia kata lecturer dia tu cakap punca kenapa diorang macam sarankan untuk student pergi kat situ, sebab diorang macam dapat, macam dia rapat lah dengan manager tu. So macam kan dapat diskaun apa semua lah. Jadi macam dia macam pemudahkan, konon-konon nak pemudahkan urusan lecturer tu. Macam kata kalau ada student nak praktikal kat sini ke apa, tak ada masalah. Sebelum pada Anas tu dah ada dalam 5 orang macam tu kot pernah praktikal kat situ. Jadi tak ramai sangat lah. So nasihat Anas ni pada apa yang aku cerita kat korang ni, dia suruh aku sampaikan, kalau ada dekat sini yang mana student-student bahagian kulineri apa semua, better kalau korang nak praktikal, korang pergi cari hotel-hotel besar, cafe, restoran yang gah-gah, yang macam memang
orang tahu, memang bukan yang orang kata jarang-jarang jumpa ataupun yang jenis macam kalau nak pergi kat sana kena book online. Benda tu tak salah, tapi dia kata macam kena berhati-hati lah. Sebab bila sentuh dengan restoran-restoran ni by owner seorang-seorang, kita tak tahu tau benda-benda macam tu. Dia kata benda ni tak memudaratkan, tapi kalau silap langkah boleh memudaratkan. Macam dia kan, apa yang dia buat, macam dia terambil air tu apa semua, mungkin start daripada situlah dia kena benda-benda macam tu, sebab dia tak ikut larangan. Tapi kalau fikir balik, benda tu memang salah. Apa motif kau buat kedai tu? Betul, apa motif kau tipu sijil halal? Apa motif kau halang orang masuk, orang-orang yang beriman masuk? Contoh macam tu lah. Bukanlah bererti orang yang boleh masuk kat situ tak beriman, tapi nak ceritakan mungkin dia boleh detect orang ni boleh merawat, orang ni boleh scan ke apa ke. Kita tak tahu kan, sebab dia yang mengamalkan benda tu, so mungkin dia yang tahu. So itulah kisah pengalaman si Anas ni. Aku dengar pun macam aku terkejut, sebab aku rasa macam ada juga lalui macam tu. Sebab si Anas ni memang dia bukan jenis yang nampak, dia tak pernah, dan dia pun juga kurang percaya dengan benda-benda macam tu. Pas dia lalui benda-benda macam ni, dia faham dan percayalah sebenarnya keadaan yang kalau kita fikir dengan pemikiran kita yang normal ni mungkin macam mustahil, tapi sebenarnya benda tu tak mustahil dengan izin Allah. Macam tu. Start pada tu lah dia percaya benda tu. Dan lepas dia tahu aku ada buat channel YouTube ni apa semua, dia rasa macam dia pada pengalaman tu yang dia nak kongsikan, dan dia rasa macam sepatutnya bercerita lah. Sebab bab-bab macam ni bukan semua orang tahu. Nak kedai-kedai makan apa semua kan, kita kadang-kadang kita tengok viral sedap apa semua, kita tak tahu. Dan kita kalau boleh tak nak ambil tahu. Dan kalau kita tak nampak, ada orang lain nampak pun, mungkin tak ada mudaratkan apa-apa pun. Macam aku sendiri, kalau aku pergi kedai yang ada macam pelaris ke apa ke, kita makan tak ada apa pun, paling-paling sakit perut, buang macam tu je kan. Tapi nak ceritakan, kalau kita tahu kesahihan dia buat tu macam tu, dengan cara macam tu, mesti kita tak nak pergi kan. Jadi ada baik ada buruk dia, macam terpulang pada penerimaan masing-masing. So apa-apa pun kisah yang aku sampaikan ni, yang baik-baik tu boleh jadikan pengajaran, yang mana kurang, yang silap apa semua tu dengan sekadar hiburan sahajalah. Ini kisah pengalaman daripada kenalan aku, kawan aku juga, Anas ni. So terima kasih untuk Anas untuk share pengalaman ni. Dan kalau korang pun nak share pengalaman sebenar, nyata, korang boleh share. Tapi kalau aku nak sharekan kat sini, aku mungkin tapi sikit lah, ataupun aku ambil masa sikit ke, sebab aku pun, yelah, pengalaman aku pun tak habis aku cerita. Lepas tu aku pun 2-3 banyak ni memang busy sikit. So kalau aku lambat post ke apa, aku minta maaf. Apa-apa pun aku tetap hargai, dan sangat-sangat berterima kasih kepada korang yang sentiasa support aku. Terima kasih sentiasa tengok video aku, walaupun video aku entah apa-apa je kan, ada yang membosankan, ada yang mengantukkan, apa-apa pun terima kasih. Dan sekiranya ada kesilapan dalam pencarian aku, ada terkasar bahasa, tergores hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.